Pengenalan kepada ekosistem paya bakau. Ekosistem paya bakau merupakan ekosistem muara yang berada di antara pasang surut air laut dan tahan daripada air masin di zon pinggir pantai atau zon littoral. Ekosistem paya bakau adalah penting kerana bersifat dinamik yang sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa dan dari musim ke musim. Oleh itu, hutan bakau ialah istilah umum yang digunakan untuk menghuraikan pelbagai komuniti tumbuhan yang hidup di tepi laut, kawasan tropika dan subtropika. Pokok bakau terdiri daripada 3 jenis, iaitu berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna hitam. Pokok bakau mempunyai sifat elastik yang mampu menahan daripada hempasan ombak. Ia berfungsi sebagai menahan atau mempertahankan hakisan ombak di pesisir pantai dan melindungi pesisiran pantai. Oleh itu, kewujudan hutan bakau dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti aras laut, suhu air, arus, ribut, dan kecurangan pantai. Malah kebanyakan pokok bakau yang hidup di dasar yang berselut. Namun, terdapat juga pokok bakau yang hidup di dasar pasir, gambut, atau batu karang. Salam sejahtera, saya Rachel Hermet, BB 1911034 akan membincangkan serba sedikit tentang komponen biotik dan abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan paya bakau. Komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup, manakala komponen abiotik pula merupakan komponen penyusun ekosistem yang tidak hidup. Sebagai contoh, komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem hutan paya bakau adalah spesies haiwan seperti mamalia, gastropod, amfibia, dan reptilia. Spesies tumbuhan pula termasuklah api-api Avicennia, bakau kura rhizophora, Pteropod soneratia, dan Berus bruguiera. Komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan paya bakau pula termasuklah iklim, tanah, tenaga gelombang, arus lautan, dan salinity. Pokok bakau merupakan pengeluar makanan utama dalam ekosistem hutan paya bakau. Pokok bakau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis setelah mendapat tenaga daripada matahari. Daun, bunga, dan buah pokok bakau menjadi sumber makanan kepada organisme herbivore seperti ulat, serangga, burung, haiwan primate seperti monyet, dan lutong cikong. Apabila daun bakau ini jatuh ke dalam air, maka ia akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteria dan fungi untuk menjadi nutrien. Nutrien-nutrien tersebut menjadi sumber makanan pengguna primer dalam ekosistem seperti ketam, cacing, dan udang. Seterusnya, pengguna-pengguna primer ini akan menjadi sumber makanan kepada pengguna-pengguna sekunder yang lain, sebagai contoh adalah ikan. Selain itu, ikan-ikan yang besar dan juga pengguna-pengguna primer boleh menjadi sumber makanan kepada pengguna-pengguna tertier yang bertindak sebagai karnivor di dalam ekosistem bakau seperti memerang, biawak, dan ular. Hai, saya Rixela Pius, dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan ekosistem paya bakau terhadap manusia. Kepentingan yang pertama adalah industri aquakultur. Pada masa kini, ekosistem hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan aquakultur seperti ternakan ikan kerapu dan juga udang harimau. Industri ini dinamakan sebagai marine culture, dan industri ini telah menjadi produk ekspor kepada seluruh negara. Kepentingan yang kedua pula adalah sumber ekopelancongan. Di sesetengah tempat, hutan bakau dikekalkan dalam keadaan semula jadi sebagai salah satu tarikan kepada pelancong. Faktor semula jadi ini menjadikan ekosistem bakau sebagai tempat untuk aktiviti ekopelancongan dan juga sebagai khazanah utama kepada negara kita. Sebagai contohnya, chalet dan juga kemudahan-kemudahan pelancongan telah dibina untuk dijadikan sebagai tarikan kepada pelancong untuk datang ke negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aini dan hari ini saya akan membincangkan mengenai kepentingan ekosistem paya bakau terhadap alam sekitar fizikal. Pertama sekali, kepentingan ekosistem paya bakau ialah menapis bahan pencemar. Hutan paya bakau berupaya menyerap bahan pencemar seperti sebatian nitrogen dan sebatian fosforus. Keadaan ini akan mengurangkan pembiakan alga dan bakteria E. coli, seterusnya dapat menambah kandungan oksigen terlarut di dalam air yang menjadi sumber pernafasan utama kepada hidupan
di dalam ekosistem paya bakau. Seterusnya ialah sumber makanan kepada pengguna. Hutan bakau penting sebagai sumber makanan asas dalam ekosistem. Detritus iaitu bahan buangan terdiri daripada daun-daun dari dahan-dahan pokok bakau yang gugur. Bahan-bahan yang gugur ini akan menyumbangkan nutrien kepada persekitaran marine. Detritus juga merupakan asas makanan dalam jaringan makanan di hutan paya bakau yang menyokong pelbagai jenis hidupan laut yang melibatkan spesies pemakanan Detritus yaitu ikan belanak dan udang pinnate. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Antara punca ekosistem paya bakau terancam ialah disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang datang dari darat dan laut. Antara bahan kimia penting ialah logam berat. Logam berat seperti tembaga, zinc, kadium, pelambang dan besi telah dikatakan bahan logam tersebut. Oleh kerana aktiviti timah di Perak misalnya, kandungan timah dalam daun bakau dan di permukaan lumpur kawasan hutan bakau dan muara sungai agak tinggi daripada lazimnya seperti yang dilaporkan dalam jurnal The Science of the Total Environment tahun 1979. Namun begitu, tiada kajian terperinci berkaitan kemampuan pokok bakau menghadapi pencemaran bahan kimia yang semakin bertambah akibat pembangunan yang pesat dan aktiviti manusia. Kajian ini pernah dilakukan sejak tahun 70-an kerana ingin melihat kesan perlombongan biji timah dan kepentingan dalam aktiviti pertanian, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas dan kandungannya masih rendah walaupun terdapat sampel yang menunjukkan kandungan tinggi dan perlu diberikan perhatian dari segi sumber pencemaran dan kesan kepada ekosistem hutan bakau serta rancangan pengurusannya. Punca ekosistem paya bakau yang terancam seterusnya adalah disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Sejak turun-temurun, individu yang tinggal di kawasan hutan ini telah mengeksploitasi pokok hutan bakau itu untuk dijadikan sumber seperti bahan api, kayu arang, sumber tanian, dan bahan binaan. Dengan peningkatan jumlah penduduk juga yang kian meningkat dari hari ke hari telah menyebabkan berlakunya eksploitasi secara berlebihan dan telah dilihat lebih banyak kawasan hutan telah musnah bagi memenuhi keperluan kita, dan sekiranya kegiatan ini tidak dibendung, sama ada kita ataupun pihak kerajaan, lebih banyak kawasan hutan bakau ini akan musnah. Kesan kemusnahan ekosistem paya bakau ialah kehilangan habitat semula jadi untuk haiwan dan juga tumbuhan. Kehilangan habitat ialah proses di mana sesebuah habitat itu akan kehilangan keupayaan untuk menampung spesies-spesies yang sedia ada. Dalam proses ini juga, organisme-organisme yang pernah menggunakan tapak habitat sebagai tempat tinggal akan kehilangan tempat tinggal mereka, maka berkuranglah biodiversitinya. Ini terjadi disebabkan oleh aktiviti manusia yang bertujuan untuk menurunkan sumber alam, yaitu pengeluaran industri dan juga pembangunan. Pembersihan habitat yang bertujuan untuk pertanian, perlombongan, pembalakan dan juga ataupun rembakan bandar juga merupakan punca utama kepada kemusnahan habitat ini. Selain daripada itu, kesan kemusnahan ekosistem paya bakau juga menjejaskan keseimbangan kawasan paya bakau tersebut. Ekosistem karbon biru yaitu bakau, garam-garam dan juga rumpai laut telah banyak dimusnahkan di seluruh dunia oleh disebabkan aktiviti manusia. Limpasan nutrien dari pertanian dan juga pembangunan telah menyebabkan penurunan rumput laut, paya bakau dan juga garam-garam telah rosak.
diakibatkan penggoresan, pengisian, saliran, dan juga spesies invasif. Dampak ini dijangka akan berterusan dan menjadi lebih buruk disebabkan oleh perubahan iklim dan juga pertumbuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Naziha binti Thomas, nomor kad metrik BE 1911032. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan kehilangan paya bakau. Kesan kehilangan paya bakau yang pertama adalah menyebabkan ketidakseimbangan antara karbon dioksida dan juga oksigen di dalam udara. Tumbuhan bakau ataupun pokok bakau yang hijau akan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen melalui proses fotosintesis sama dengan tumbuhan hijau yang lain. Ketiadaan pokok bakau menyebabkan jumlah oksigen dan jumlah karbon dioksida di dalam udara adalah tidak seimbang, serta menyebabkan jumlah kadar karbon dioksida adalah lebih tinggi berbanding oksigen di dalam udara. Perkara tersebut juga menyebabkan proses transpirasi tidak dapat dijalankan. Proses transpirasi merupakan proses membebaskan uap-uap air ke dalam udara untuk menjadikan udara lebih sejuk dan nyaman. Namun disebabkan ketiadaan paya bakau, proses transpirasi tidak dapat dijalankan dan udara akan menjadi kering dan suhu setempat akan meningkat. Kesan kehilangan paya bakau yang kedua adalah meningkatkan kekerapan hakisan ombak, arus, dan juga angin. Ketiadaan kanopi yang tebal dan padat serta sistem akar yang muncul di permukaan untuk menjadi penampungan semula jadi akan menyebabkan kuasa hakisan di zon litoral akan meningkat dan menyebabkan proses pemendapan tidak dapat berlaku. Oleh itu, tenaga hempasan ombak yang kuat akan menyebabkan aktiviti pemendapan akan berkurang dan pokok-pokok bakau akan menjadi lemah dan mudah musnah apabila berlakunya ribut taufan ataupun tsunami di kawasan paya bakau. Perkara tersebut juga akan menyebabkan kebanyakan haiwan yang tinggal di kawasan paya bakau akan kehilangan habitat, serta ekosistem paya bakau akan menjadi musnah, dan juga kepentingan paya bakau tidak dapat digunakan semula oleh kebanyakan manusia yang bergantung nasib kepada paya bakau. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Seperti yang kita tahu bahwa ekosistem paya bakau di negara kita adalah suatu sumber yang terpenting bagi dunia kita. Oleh itu, berbagai langkah menjaga ekosistem paya bakau telah diambil oleh pihak kerajaan. Yang pertama adalah jawatan kuasa operasi pokok paya bakau dan spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara. Tujuannya adalah untuk memelihara dan memelihara ekosistem hutan paya bakau di pesisir pantai. Yang kedua, kerajaan membelanjakan jutaan ringgit untuk aktiviti kampanye kesedaran melalui Jabatan Perhutanan dan juga NGO yaitu Pertubuhan Bukan Kerajaan. Yang ketiga, kerajaan bertindak tegas untuk menghentikan kegiatan tebus lunak dan pembangunan kawasan hutan paya bakau untuk kegiatan akuakultur, pertanian, dan industri perhutanan paya bakau. Langkah ini telah diambil oleh kerajaan bagi menjaga ekosistem paya bakau daripada dipersia-siakan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ekosistem paya bakau kita terpelihara. Semua pihak perlu berperanan. Hal ini kerana merupakan tanggungjawab kita semua. Jadi kita sebagai masyarakat, apakah yang boleh kita lakukan? Yang pertama adalah menyertai program-program yang boleh menyumbang kepada pemeliharaan ekosistem kita, kerana sedikit sebanyak dapat membantu kerajaan maupun badan-badan NGO dalam merealisasikan hasrat mereka untuk memelihara ekosistem paya bakau kita. Seterusnya adalah menjaga kebersihan alam sekitar. Kita sebagai pengguna yang bijak harus memastikan alam sekitar kita sentiasa terjaga. Contohnya mengamalkan amalan kitar semula dan bergotong royong membersihkan kawasan hutan paya bakau. Selain itu, memupuk semangat rasa cinta akan alam sekitar. Ini merupakan peranan
guru-guru dan ibu bapa supaya memastikan generasi akan datang tahu menghargai khazanah semula jadi. Akhirnya saya harap ramai yang akan tampil dan mengambil langkah proaktif dalam menyokong dan melindungi ekosistem paya bakau kita. Sebagai kesimpulan, hutan paya bakau mempunyai banyak kepentingannya kepada pelbagai jenis hidupan air dan daratan yang menjadi tempat perlindungan kepada hidupan. Malah, hutan paya bakau juga berguna terhadap manusia. Bukan itu sahaja, hutan paya bakau juga turut membantu mengekalkan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Oleh itu, saya berharap agar kita sama-sama menjaga dan mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan paya bakau demi generasi yang mendatang. Sekian, terima kasih.